Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Semoga kamu semua dalam keadaan yang sihat, dijauhi daripada segala penyakit dan dapat mengikuti PDPR pada hari ini. Baiklah, kita teruskan PDPR kita dengan mata pelajaran sejarah tahun 4. Hari ini kita masih lagi di unit ke-8 iaitu Tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka. Kalau sebelum ini kita membincangkan tentang apa itu tokoh, hari ini kita akan pergi kepada satu kemahiran lagi iaitu standard kandungan masih lagi pada 5.1 Tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka. Cuma kita akan berpindah kepada standard pembelajaran 5.1.3 mengkategorikan peranan Sultan, Bendahara dan Laksmana dalam Kesultanan Melayu Melaka. Hari ini kita tengok peranan Sultan, Bendahara dan Laksmana. Tak banyak hari ini, 3 benda sahaja. Okey, objektifnya pada akhir PDPR kamu dapat mengkategorikan peranan Sultan, Bendahara dan Laksmana dalam Kesultanan Melayu Melaka dengan betul. Okey. Tajuk kita hari ini, kita akan fokuskan kepada 3 tokoh utama Kesultanan Melayu Melaka, iaitu Sultan, Bendahara dan Laksamana. Okey. Tokoh-tokoh ini kita akan bincangkan dari sudut peranan. Apakah peranan yang dimainkan oleh ketiga-tiga tokoh ini? Okey. Tokoh yang pertama iaitu Sultan. Apakah peranan yang ada pada Sultan selain daripada pemerintah? Sultan ni kita tahu Sultan ni merupakan seorang pemerintah. Pemerintah itu maknanya peranan dia lah. Peranan Sultan ialah sebagai pemerintah Kesultanan Melayu Melaka. Dan kita tahu juga Sultan ni merupakan hierarki yang paling tinggi dalam susunan lapis masyarakat Kesultanan Melayu Melaka. Kita dah belajar yang atas sekali Sultan, yang kedua pembesar, yang ketiga rakyat dan yang bawah sekali ialah hamba. Sultan ni berada paling tinggi. Okey, apakah peranan Sultan? Peranan Sultan selain daripada pemerintah, Sultan juga berperanan sebagai memastikan keselamatan keamanan Melaka. Okey, Sultan ni dia berperanan bagi memastikan keselamatan. Selain daripada itu, Sultan juga merupakan lambang perpaduan masyarakat ataupun rakyat di Melaka. Peranan seterusnya ialah ketua agama Islam. Sultan merupakan ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu. Okey. Selain daripada itu juga Sultan berperanan bagi menentukan hubungan diplomatik. Hubungan diplomatik ni maksudnya hubungan yang hubungan dari segi politik ke, dari segi ekonomi ke, dari segi sosial ke dengan negara-negara luar. Jadi yang nak menentukan dengan siapa dia nak berkawan, nak berhubung atau menjalinkan kerjasama, maka Sultanlah menjadi penentunya. Okey. Selain daripada itu juga, Sultan berperanan sebagai menerima kunjungan pedagang asing. Okey, siapa-siapa yang nak berdagang mesti jumpa dengan Sultan dulu. Tak boleh jumpa dengan orang lain. Nak berdagang di Melaka, kena jumpa Sultan. Jadi Sultan
berperanan sebagai menerima kunjungan. Okey. Seterusnya, Sultan berperanan melantik pembesar yang berkelayakan. Okey, dia nak lantik pembesar-pembesar dalam negeri Melaka tu, dia kena lantik, Sultan yang kena lantik. Orang lain tak boleh lantik. Okey, bendahara tak boleh lantik, Laksmana tak boleh lantik. Sultan yang melantik pembesar yang dirasakan berkelayakan. Dan akhir sekali peranannya ialah menggalakkan perkembangan ilmu pengetahuan dalam kalangan masyarakat di Melaka, di bawah Kesultanan Melayu Melaka. Okay, sekarang kita tengok pula apakah peranan yang dimainkan oleh bendahara. Bendahara, kalau dulu dia panggil bendahara. Kalau sekarang, bendahara ni diibaratkan sebagai Perdana Menteri. Okey, tugasnya lebih kurang Perdana Menteri. Dulu panggil bendahara, sekarang kita panggil Perdana Menteri. Siapakah bendahara? Peranan yang pertama ialah menasihati Sultan. Okey, dalam apa-apa tugasan, bendahara perlu menasihati Sultan. Yang kedua, bendahara merupakan ketua pembesar dalam pentadbiran negeri. Dalam negeri itu, selain daripada Sultan, ketua pembesar-pembesar ialah bendahara. Okey, yang ketiga, bendahara menjadi ataupun bertindak sebagai pembantu Sultan dalam mengembangkan agama Islam. Okey. Ketua agama Islam ialah Sultan, ketua adat istiadat Melayu ialah Sultan, cuma bendahara ni sebagai pembantu Sultan dalam mengembangkan agama Islam. Okey, selain daripada itu juga, ketua diplomat, ketua hakim. Okey, ketua diplomat dan ketua hakim. Diplomat ni maksudnya kalau nak rombongan ke sesebuah negara ataupun negeri, maka yang jadi ketua rombongan tersebut ialah bendahara. Dan sekiranya berlaku apa-apa masalah di dalam Kesultanan Melayu Melaka, maka bendahara bertindak sebagai ketua hakim. Selain daripada itu juga, bendahara berperanan sebagai ketua angkatan perang. Okey, kalaulah ada peperangan berlaku, maka bendahara bertanggungjawab sebagai ketua angkatan perang. Dan yang akhir sekali, bertindak sebagai pemangku sultan ataupun pengganti sultan sekiranya sultan gering. Gering membawa maksud sultan sakit ataupun sultan tidak sihat, maka peranan sultan diambil alih oleh bendahara. Begitu juga kalau sultan keluar negara, maka tugas-tugas yang ditinggalkan oleh sultan diambil alih oleh bendahara ataupun kita panggil pemangku sultan. Kalau sultan ada, dia tak boleh jadi pemangku. Sultan tak ada, sultan sakit ataupun sultan keluar negara, barulah dia bertugas sebagai pemangku sultan. Dan tokoh yang terakhir, yang ketiga, iaitu Laksamana. Kalau di Melaka ni, Laksamana yang paling hebat ialah Laksamana Hang Tuah. Kalau bendahara tadi lupa nak cakap, kalau bendahara yang paling popular ataupun terkenal dalam Kesultanan Melayu Melaka ialah Bendahara Tun Perak. Okey, kita tengok Laksamana. Kalau bendahara sebagai Perdana Menteri, Laksamana ni tugasnya lebih kurang daripada pada ketua tentera laut. Laksamana ni. Ketua polis pun ya, ketua tentera laut pun ya, Laksamana. Jadi tugasnya ialah mengetuai Angkatan Laut Melaka. Okey, itu adalah peranan yang pertama.
Peranan yang kedua ialah mengetuai urusan rasmi keluar negara. Kalau nak pergi urusan keluar negara, Laksmana lah akan mengetuai urusan rasmi tu. Dan kalau di dalam Melaka, Laksmana merupakan duta bagi Melaka. Laksmana ni terkenal sebagai seorang yang gagah berani, hebat, perkasa. Sebab itulah Laksmana ni dilantik sebagai pengawal peribadi Sultan. Kalau awak dengar cerita Hang Tuah, seorang yang hebat, kenapa dia boleh jadi pegawai peribadi Sultan? Sebab dia hebat, berani, tangkas dan perkasa. Okey. Dan seterusnya, menjaga keamanan perairan Melaka. Sebab dia mengetuai Angkatan Laut, maka di kawasan perairan Melaka, Laksmana akan jaga keamanan. Begitu juga keamanan pedagang-pedagang yang datang berdagang di Melaka juga di bawah peranan Laksmana. Okey, daripada Sultan, Bendahara dan Laksmana, awak kena tahulah peranan ketiga-tiga tokoh tersebut. Okey. Itu sahaja untuk hari ini. Awak kena tengok balik bermula peranan, awak baca balik dalam buku teks peranan Sultan, peranan Bendahara dan peranan Laksamana. Okey. Semoga Allah memberkati segala usaha dan kerja buat kita serta mempermudahkan segala urusan kita, insya-Allah. Hanya setakat ini sahaja hari ini. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Sekian. Terima kasih.